Gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kali ini kita nak mengupas berkenaan bagaimana kalau Vegapunk menghasilkan Seraphim untuk Luffy. Apa akan berlaku pada jalan cerita pada masa akan datang. Tapi sebelum aku lanjut dengan spekulasi Seraphim Gear 5 Luffy, dalam video ni aku akan susun dulu fakta yang telah didedahkan Oda kepada kita yang terkait dengan Seraphim setakat ini. Kemudian barulah kita akan gabung terus bersembang, okey? Dan kalau korang ada pendapat dan pandangan tambahan, sila tinggalkan di ruangan komen di bawah. Alright, jom let's proceed with the content. Seraphim telah membuat debut pertamanya ketika mereka mengikut beberapa angkatan Marine bagi membuat pembantaian di sarang bekas Shichibukai, Boa Hancock di Amazon Lily. Di sana kita dapat melihat dua sosok Seraphim yang mana salah satunya sangat mirip dengan Boa Hancock sewaktu kecil dan seorang lagi sangat mirip dengan Dracula Mihawk sewaktu kecil. Bersama-sama dengan angkatan Marine, Seraphim Hancock telah berjaya mengepung pahlawanita Kuja sehinggalah lanun Blackbeard sampai. Namun even Blackbeard sendiri telah berhadapan dengan seorang lagi Seraphim, iaitu Seraphim Mihawk, dan paling latest kita dapat melihat satu lagi Seraphim yang mirip dengan Kuma ketika kecil. Di babak terakhir chapter 1062 ini, kita diperlihatkan bahawa pihak World Government telah mengarahkan unit CP0 yang diwakili Lucci, Kaku dan Stussy untuk memulangkan The Problem Child, referring to Seraphim Kuma, kembali ke Egghead dan membunuh Vegapunk. Jadi setakat hari ini hanya 3 orang Seraphim sahaja yang diperkenalkan setakat ini, dan melihatkan perbualan Helmeppo dengan Prince Groose di sini yang memohon agar mereka dapat menyelamatkan Kobe. Sekali lagi Seraphim dimension, iaitu Helmeppo memohon agar mereka ke Egghead untuk mengambil Seraphim, memandangkan Egghead dan Navy Base yang sedang mereka berada tidak jauh lokasinya. Jadi di sini berkemungkinan kesemua Seraphim sedang berada di Egghead. Alright, dari segi penampilan, ternyata kumpulan SSG telah berjaya untuk menghasilkan sebuah cloning yang berkesan, dan seperti pasifista Kuma, unit Seraphim ini terlihat sebagai sebuah cyborg yang mereplika imej manusia. Cumanya berbanding pasifista yang hanya mereplika wajah dan sosok Kuma, Seraphim seakan-akan mereplika wajah kesemua Shichibukai, dan setakat yang kita ketahui sekarang ini 3 dari 10 Shichibukai telah pun berjaya direplikakan kecuali Doflamingo, Buggy, Crocodile, Moria, Jinbe, Blackbeard dan Law yang mungkin akan didedahkan dalam chapter akan datang. Dan dari segi penampilan juga kita dapat melihat tubuh mereka bukan sahaja resembling former Shichibukai semasa kecil, bahkan badan mereka turut dihybridkan dengan sosok bangsa Lunarian yang berkulit brown, berambut putih, memiliki sayap hitam dan memiliki api yang menyala di bahagian belakang mereka. Manakala untuk Seraphim Hancock di sini kita dapat melihat anak matanya juga berbentuk bintang, tapi untuk Seraphim Mihawk di sini kita dapat melihat seolah-olah dia memiliki signature mata Mihawk, which is the Hawk Eyes. Cuma untuk Seraphim Kuma kita tak tahu macam mana anak mata dia, pasal dalam chapter 1062 yang lepas kita dapat tengok dia tengah memakai reband kan, so tak nampak mata dia macam mana. Alright guys, bagi menspekulasikan kekuatan Seraphim ni, pertama sekali kita kena ingat bahawa kajian SSG adalah bagi menggantikan sistem Shichibukai. Jadi SSG perlulah meet the spec atau beyond spec Shichibukai. Maksud aku, kajian SSG ini haruslah sama ada standing dengan kekuatan 7 Shichibukai ataupun lebih hebat dari dorang. Sebab after all, Shichibukai sebelum ini berperanan sebagai salah satu dari the 3 great power, iaitu Shichibukai, Marine dan Yonko. Cuma pada aku, kat sini pun agak tak fair bagi Lanun, sebab Marine dan Shichibukai favoring their side kan. Dan begitu jugalah kajian SSG yang favoring kepada World Government. Dan setakat hari ini kita dapat melihat sekuat manakah satu armada Yonko ini, yang aku tak nak kupas panjang berkenaan setiap Yonko ni sebab kita dah pun dapat tengok sendiri. Cuma untuk Marine pun kita dah dapat tengok macam mana kekuatan dorang dengan Akainu-nya, Fujitora-nya, Kizaru-nya, Ryokugyu-nya. Tu tak termasuk gap dengan Sengoku lawan betul-betul lagi kan, dan tak termasuk Marine-Marine yang lain lagi. Dan begitu jugalah Shichibukai pun. Jadi kajian SSG ini mestilah juga seimba dengan Marine, Yonko dan Shichibukai. Cuma mungkin setakat yang diperlihatkan sejauh ini dalam chapter 1059 hanyalah baru sedikit pendedahan dan sekadar pengenalan Oda terhadap kajian SSG ini. Namun itu pun pada aku sudah cukup bagi kita untuk melihat jauh manakah kekuatan Seraphim dalam full power mode dorang nanti. Sebab pada aku kajian pasifista sebelum ini pun dah cukup untuk membuktikan bahawa kajian SSG ini layak untuk menggantikan Shichibukai, yang mana kita dapat melihat Luffy mampu untuk mengalahkan Sir Crocodile yang merupakan seorang Shichibukai. Namun ketika disebau di arc sebelum time skip, kita dapat melihat betapa susahnya dorang even combo trio monster Luffy, Sanji dan
Zoro pun gagal untuk menumbangkan even seorang pasifista. Padahal sebelum ni diorang berjaya menumbangkan armada Shichibukai kan, which is Sir Crocodile. Maksud aku kat sini adalah, yes, kajian SSG memang layak untuk menggantikan Shichibukai. Ditambah lagi, SSG adalah cyborg yang sangat mudah untuk dimanipulasi dan sangat taat dengan arahan yang telah diprogramkan. Berlanjut, sekarang kita nak cerita pasal kekuatan Seraphim pula. So daripada penampilan Seraphim yang kita dah sentuh dengan panjang lebar tadi, antara ciri-ciri tubuh diorang juga adalah terkait dengan Lunarian. Alright, jom kita tengok sikit setakat ni apa keistimewaan Lunarian ini. Kenapa Dr. Vegapunk memilih hybrid Lunarian instead of Minx, yang mana kita tahu ada kemampuan sulong dan mengawal dan menghasilkan elektrik instead of Fishman, yang mana kita tahu ada awakening berserk mode macam Hordy Jones sebelum ni kan, dan mampu untuk memanipulasi air melalui Fishman karate dan merman combatnya instead of Giant, yang kita tahu tahap daya kehancuran diorang macam mana dan sebagainya. Jadi bila nak bercerita pasal Lunarian ni, hanya King je lah yang kita boleh jadikan contoh kan. Alright, first, Lunarian ni diorang mampu untuk menghasilkan api seperti mana yang kita boleh tengok dalam chapter 1022. Kat sini King guna api dia untuk bakar dos yang betray. Kat sini King guna api dia untuk menyerang Zoro dalam kepompong. Selain itu, Lunarian juga mampu menghasilkan serangan berbentuk fire blast. Bahkan dalam chapter 1035, mereka mampu untuk menghasilkan serangan berbentuk naga yang disalut dengan magma berapi. Jadi bayangkan kalau semua Seraphim ni mampu untuk menggunakan kekuatan daya serangan Lunarian ini, dan tak cukup dengan itu, Seraphim ini juga memiliki ketahanan badan yang tinggi sehingga menurut Queen dalam chapter 1033, bangsa Lunarian mampu untuk bertahan hidup walau seteruk apapun keadaan persekitaran mereka. Dan dalam chapter 1035 juga menyifatkan apabila api di belakang mereka menyala, mode defend mereka tengah on. Jadi sebarang serangan tidak akan meninggalkan bekas kepada mereka, yang mana sangat menarik. Kalau kita perhatikan dalam chapter 1059, Gorgon Sister kat sini mengatakan bahawa walaupun dengan begitu banyak serangan kekecohan peperangan, kedua-dua Seraphim yang berperang di Amazon Lily meninggalkan pulau tersebut tanpa secalit pun cala pada tubuh mereka. Dan antara ciri-ciri Lunarian lagi adalah Zoro mengatakan bahawa seperti yang dia sangka, apabila api di belakang mereka padam, mereka akan menjadi begitu laju, namun defense mereka akan menjadi lemah. So guys, dari sini saja kita sekarang menjadi tahu bahawa dalam banyak-banyak bangsa yang ada dalam dunia One Piece ini, bangsa Lunarian lah yang paling hebat sekali, sehingga kan Vegapunk menggunakan tubuh mereka dalam kajian Seraphimnya. Tapi selain dari bertubuhkan Lunarian, Seraphim juga mampu untuk mengeluarkan beam dari tangan dorang, yang mana kat sini menunjukkan bahawa Seraphim adalah kajian terupgrade dari Vegapunk daripada pasifista sebelum ini. Alright, now jom kita bayangkan atau spekulasikan macam mana kalau Vegapunk lahirkan satu Seraphim baharu dengan menjadikan Gear 5 Luffy sebagai Seraphimnya. Satu kita tahu sebagaimana Vegapunk mampu untuk klonkan Devil Fruit Kaido dan memberi fungsi, kekuatan dan transformation yang sangat sempurna seperti Uo Nomi. Tak mustahil kalau Vegapunk akan datang cuba untuk klon Devil Fruit Nika Nomi, dan tak mustahil juga kalau Vegapunk mampu untuk klonkan Shichibukai cuba untuk klonkan tubuh Luffy, dan tak mustahil juga kalau Vegapunk cuba untuk menggabungkan karya masterpiece-nya ini untuk menghasilkan sebuah Seraphim yang tersangat agung, Dr. Vegapunk, Seraphim Magnum Opus, The Seraphim Gear 5 Luffy, dengan kekuatan dan ketangkasan Lunarian ditambah dengan kekuatan dan limitless imagination power of Sun God Nika, dan ditambah flavor lagi kalau Seraphim Gear 5 ni join pula Luffy. Aku tak sure kalau Vegapunk akan buat ke tak, but for sure Vegapunk mesti mampu untuk buat. Tak dapat nak dibayangkan macam mana impak Seraphim Gear 5 Luffy ni kepada world government nanti kan. So guys, what do you think of this video? Please leave your thought down below regarding this. Sila suarakan pendapat dan cadangan tambahan korang di ruangan komen kat bawah. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi